Oh, ya. Assalamualaikum. Sorry siapa yang baru tengok video ni. Okey, terima kasih siapa yang follow. Selamat kembali kepada channel saya ni. Alhamdulillah pada siapa yang sudi tengok. Okey. Minta maaf sangat-sangat kepada siapa yang duk tanya kenapa dah lama tak upload video sebab ada masalah teknikal sikit. Voice recording sebenarnya problem, dia rosak. So sekarang ni dah okey sikit. Kamera semua tak ada masalah, cuma voice recording je lah. Untuk record voice dengan mic ni lah yang ada masalah. So kali ni saya kembali dengan video yang saya tak upload pada beberapa bulan, rasanya sebulan yang lepas, kan. Sebelum puasa lagi saya stop sebabkan ni lah device problem. So ini adalah video 3 fakta. Okey, untuk video 3 fakta kali ni saya nak bercerita sikit tentang pantang larang masyarakat Melayu daripada dulu sampailah sekarang. Kalau korang masih ingat lagi lah pantang larang Melayu, masyarakat Melayu pada zaman dulu kan. Macam jangan makan pindah-pindah. Kalau tidak nanti katanya apa, kahwin banyak. Banyaklah benda pantang larang masyarakat Melayu. Tapi yang boleh direlatekan dengan agama Islam ada, yang boleh kata mengarut tu pun lagi lah. Memang ada. So hari ni saya nak bercerita tentang pantang larang. So 3 fakta kali ni adalah berkenaan dengan 3 pantang larang masyarakat Melayu yang saya rasa agak mengarut sikit. Dia bukan nak kata mengarut, tapi nak kata tak masuk akal ataupun tak ada kena-mengena dengan Islam lah. Cuma dia ada berkenaan dengan sains. Dia logik dia ada, cuma logik dia lebih kepada berkenaan dengan sains. So, fakta pantang larang Melayu yang pertama, ada orang pernah cakap jangan ambil gambar bertiga sebab nanti orang tengah tu mati dulu. Okey, kalau berkenaan dengan fakta ambil gambar bertiga ni, saya rasa macam ramai je kot yang ambil gambar bertiga zaman sekarang. Bukan kata zaman dulu lagi, zaman sekarang pun elok lagi. Hidup lagi orang tu. So ada pula nak mengatakan benda tu adalah fakta yang benar. Saya pun tak tahulah macam mana diorang dapat idea gambar bertiga ni boleh yang tengah mati dulu. Tapi benda ni sebenarnya ini tak ada penerangan tentang sains lah, sebab ini bagi saya masih lagi dalam kategori mengarut. Cuma orang tua-tua yang kata, so kita nak melawan pun kita tak boleh nak cakap apa. Cuma kalau tak nak ikut, jangan ikutlah. Kalau boleh janganlah bercakap sebarangan sangat dengan orang lebih tua daripada kita kan. Mungkin diorang ada sebabnya kenapa diorang cakap macam tu, kita tak tahu. Cuma jangan kita jadi biadab, jangan kita jadi kurang ajar. Kalau tak nak ikut, jangan ikut. Kalau rasa nak ikut, ikutlah pantang larang ni, okey? Pantang larang yang kedua, jangan silang kaki, nanti rezeki susah nak masuk, katanya. Macam apa, berdiri sandar bahu dekat tiang, lepas tu silang kaki tu kan, katanya nanti rezeki susah nak masuk, katanya lah. Tapi bagi saya pantang larang yang ini ataupun petua ataupun pantang larang berkenaan dengan berdiri silang kaki rezeki susah masuk ni, saya nak kata saya tak tahulah, sebab saya banyak kali juga berdiri silang kaki. Rezeki tu kita percaya pada Tuhan, jangan kita percaya pada banyak benda, terutama sekali jangan percaya pada jin dan syaitan. Sebab hari ni kita rasa dia bagi kita senang, tapi esok lusa dia susahkan kita. Baru korang tahulah siapa Tuhan, siapa musuh. So kalau boleh berkenaan dengan
berdiri silang kaki ni, ada orang nak percaya, percayalah. Kalau boleh tanya orang yang lebih pakar lah. Sama juga dengan gambar bertiga tadi. Fakta berkenaan dengan gambar bertiga ni, saya lupa nak bagi tahu. Saya pernah dengar ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia kata gambar bertiga ni sebenarnya tak betul. Fakta pasal ataupun pantang larang pasal gambar bertiga nanti orang tengah mati dulu, sebenarnya tak betul. Sebab orang zaman dulu tak gambar bertiga pun, tapi ada juga yang ramai mati dulu. Sebelum kawan-kawan dia ke, ataupun sebelum sahabat-sahabat dia, ada juga yang mati dulu. Ada yang hidup beratus tahun, dia gambar bertiga juga, dia yang kat tengah. Elok je hidup beratus tahun. Sebab saya bukan nak kata saya ada jumpa, even dalam keturunan saya, which is moyang saya lah, dia hidup lebih lama lah. Saya rasa dalam nak dekat 100 juga. Dia punya 90 lebih umur dia. Dia gambar bertiga memang adalah lebih banyak. Elok jadi hidup lebih lama. Bukan nak kata belagak ke apa, tak. Tapi ajal, maut, rezeki, jodoh, pertemuan, semuanya di tangan Allah. Jangan kita menafikan, jangan kita kaitkan perkara yang salah tu dengan perkara yang benar. Perkara yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Niat tak pernah nak menghalalkan cara. Okey? So sama juga dengan berdiri silang kaki, nanti rezeki susah masuk. Jangan kita mudah percaya sangat. Kalau boleh tanya pada orang yang lebih arif, lebih pakar. Sebab yang ini pun saya pernah dengar banyak kali sebenarnya. Sebab saya suka berdiri sandar dekat dinding, lepas tu silang kaki, lepas tu kadang-kadang tak sandar kat dinding pun, tapi saya tetap berdiri silang kaki. Sebab kadang nak berdiri dua belah kaki, sebelah kaki tu dah penat. So silang kaki tu, yang sebelah satu lagi tu relax lah. Dah habis yang sebelah situ punya rehat, silang lagi sebelah kiri. Sebelah kanan dah habis rehat, sebelah kiri pula lah silang. Tak ada masalah apa pun. Rezeki semuanya saya percaya terletak di tangan Allah. Okey. Fakta ketiga, pantang larang Melayu pada zaman dulu, which is jangan makan nasi dekat senduk, nanti rezeki cepat habis katanya. Yang ini ada penerangan sains sikit lah, banding dengan nak kata mengarut. Dia ada kata boleh dikatakan logiknya daripada segi sains. Saya nak terangkan dekat sini. Sebab apa saya kata dari segi sains? Sebabnya kalau kita makan dekat senduk, biasanya kita ambil pakai tangan, pakai jari. Kalau kita ambil pakai chopstick tak tercapai benda tu, buat apa kita nak ambil pakai, dah dekat senduk benda tu, buat apa kita nak ambil pakai sudu ke pakai chopstick kan. Kita mesti akan ambil pakai tangan. So dekat tangan kita ni ada beberapa banyak sisa toksik daripada badan kita sendiri. Sebab setiap kulit kita ni ada rongga tau. So rongga ni yang boleh dikatakan dia kalau pakai mikroskop kemungkinan boleh nampak. Sebab dia memang kecil, memang sekecil-kecil kuman. Rongga dekat kulit kita ni, termasuklah dekat jari kita ni, dekat tapak jari kita, tapak tangan kita ni ada rongga. So kalau korang perasan kadang-kadang jari korang ada lembab-lembab sikit kan, ada ada macam basah-basah sikit. Itu sebenarnya adalah cecair ataupun sisa toksik yang keluar daripada badan kita. Ada fungsi dia. Fungsi dia kadang untuk ambil benda yang licin. Macam contoh, saya punya jam ni, jam yang kita biasa pakai kalau pakai besi ni, dia punya permukaan licin tau. So kalau kita grip dengan chopstick ke, dengan apa ke, dengan kalau kita pakai sarung tangan lah plastik, sarung tangan plastik, dia mesti licin, betul tak? So kita nak pakai, kita nak ambil benda ni agak susah. Kalau pakai sarung tangan yang kain pun nak ambil
benda yang licin macam ni memang susah. Wallet ke apa ke, sebab permukaan dia sebenarnya licin, permukaan rata. So jari kita, kalau kita tak pakai glove tu, kita akan senang nak tangkap, sebab jari kita ni ada keluarnya sisa toksik ataupun cecair yang boleh kesatkan jari kita. Dan jari kita ni kan ada cap jari. So cap jari kita ni jugalah yang boleh buatkan jari kita ni grip apa benda je permukaannya licin. So yang cecair tu untuk melembabkan jari kita supaya kita boleh lagi senang kita grip. Sebab lagi kesat kita punya jari, lagi senang kita grip. Sebab kadang-kadang kalau korang perasan kadang-kadang kalau jari korang kering sangat, jari korang akan jadi licin kan. Bila jari korang jadi licin, korang pegang barang pun kadang-kadang korang salah grip. Itu bukannya salah grip sebenarnya, bukan salah tangkap, bukan salah pegang, tapi jari kita terlalu kering sebenarnya. So bila ada sisa toksik yang keluar, cecair yang keluar daripada tangan kita, daripada jari-jari kita ni, so toksik ni juga mempunyai kuman, mengandungi kuman dan bakteria yang tak baik untuk makanan yang terdedah. So kalau kita kadang main senduk nasi, kita letak nasi tu kat atas periuk nasi. Kadang tu dekat luar, kadang tu kat dalam. Kalau kat dalam lagi bahaya. Kalau dekat luar kita bersih lagi boleh tukar senduk tu. Tapi kalau kat dalam, pagi ni korang sentuh nasi dekat senduk, korang masukkan senduk tu dekat dalam periuk, petang nanti kan dia dah bercendawan, dah basi dah pun, dah berlendir. Bukan dah bercendawan lah, tapi dia dah berlendir. Bau pun dah jadi bau busuk. Itu sebab segala bakteria, kuman dan sisa toksik daripada badan kita dah merebak dekat nasi tu. So dia lagi senang merebak, dan bila sekali korang letak dekat nasi, dia jadi cepat basi lah. Letak dekat dalam periuk, dia jadi cepat basi lah. Zaman dulu memang ada tabiat ni, sebab diorang nak letak dekat luar, takut nanti kan dihurung lalat, semut kan, macam-macam jenis serangga, binatang. So diorang tak nak benda tu berlaku. So diorang letak dekat dalam periuk senduk tu, periuk nasi. So kalau senduk tu dekat dalam periuk nasi dan kita sentuh makanan tu, kita sentuh nasi tu dekat dalam kita sentuh nasi tu daripada senduk, bakteria kita dah ada dekat dalam tu, dekat senduk tu. So bila kita masuk pula dah senduk dekat dalam tu periuk, bakteria tu mula merebak, kuman tu mula merebak, nasi tu jadi basi. So bila nasi jadi basi, terpaksalah kena buang, masak nasi yang baru. Tak ke benda tu mencepatkan rezeki kita habis? Tak ke membazir dekat situ? Okey, itulah dia tadi 3 fakta yang saya nak bincangkan sebelum bulan puasa lagi. Sebenarnya masa bulan puasa lagi saya nak bincangkan tentang fakta masa bulan puasa. Fakta pantang larang Melayu masa bulan puasa dulu-dululah. Tapi nak buat macam mana? Device pula problem. Dengan voice recording ni, so dapat buat pula lepas raya pula. Ni masih lagi raya, tapi cuma yelah, masih lagi dalam bulan Syawal, tapi itulah, rasa macam tak raya je. Sebenarnya saya ada cadangan nak buat video tentang saya belajar pergi mancing, sebab saya minat memancing. Cuma ilmu dan peralatan memancing tu tak ada. Nanti ada rezeki, saya ada peralatan video tu semua. InsyaAllah lah kalau ada rezeki nanti, saya akan beli peralatan mancing untuk saya pergi memancing. Saya nak belajar sebenarnya. Sambil-sambil tu saya akan buat video supaya bukan saya seorang je yang belajar mancing, korang pun dapat ilmu cara nak memancing macam mana. Sebab saya percaya sebenarnya ramai orang Malaysia ni yang minat memancing. Dia nak belajar mancing, tapi peralatannya susah nak cari. Sebab kedai mancing bukannya semua tempat ada. Dekat Shah Alam ni pun, dekat tempat saya mana ada kedai mancing. Ada pun dekat section berapa, saya tak ingat lah. Saya rasa section 3 rasanya ada.
Kata member saya ada kat Station 3 tapi saya tak tahu. Saya tak pernah pergi lagi kedai mancing dekat Shah Alam ni. Dulu pernah, masa dulu ada satu kedai aquarium, tapi sekarang ni dah tak ada dah kedai tu. Saya tak tahulah ada lagi ke tak. Saya rasa dah tak ada dah. Cuma itulah nak mencari alat peralatan mancing tu. Saya nak sangat belajar mancing. So alhamdulillah kalau ada rezeki saya akan cuba buat video tentang memancing tu lah. Ada lagi beberapa video yang saya nak cuba, tu nantilah akan datang. Tapi yang pastinya video mancing tu confirm akan saya buat. Itu saja 3 fakta pada minggu ni. So kita jumpa lagi minggu depan. Bye.